Hello semua, apa khabar? Salam sejahtera. So hari ini ialah podcast Bahasa Melayu pertama kita dari The LOA Center. Jadi topik podcast ini, title nama dia, saya rasa dia akan bawa Reset Being Human. Nanti tim kita akan check. So nama saya Krishna dan dengan saya hari ini ialah Puan Devi dari The LOA Center yang juga ibu saya. So hari ini kita nak bincang tentang cara-cara kita boleh mengatasi stres dalam kehidupan kita, dan kita boleh berbincang dan kita boleh kongsi apa yang kita rasa cara-cara yang ideal untuk orang pakai. So saya ingin menjemput Puan Devi. Okay, terima kasih Krishna. Alright, bila kita dengar perkataan stres ataupun ketegangan mental, ini adalah topik yang sering diceritakan ataupun memang ianya adalah masalah yang diatasi oleh ramai individu, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja. Okey, pada masa ni ramai yang bekerja, okey, sama ada wanita maupun lelaki, sebab apa? Ini melibatkan individu. Okey. Sebelum kita pergi kepada kaedah mengawal ataupun mengatasi ketegangan ni, saya nak bawa sedikit kepada apa yang mengakibatkannya. Okey. Sebab apa? Ada mengatakan ia melibatkan sebab tak cukup duit. Okey, sebab pendapatan kurang. Ya, sebab apa? Dia lebih daripada perbelanjaan. Kadang-kadang kos kehidupan yang tinggi. Ya, ada yang mengatakan suami isteri gabung gaji mereka pun tak cukup. Okey. Ada golongan yang mengatakan kerana kerja mereka jauh, kata jarak jauh dari tempat kerja, kan kata minyak dah harga dah naik, kan? Lagi tol, semua tempat pun ada tol, jam. Okey, yang tu. Yang satu lagi mengatakan makanan ataupun gerai-gerai restoran yang berdekatan dengan tempat kerja mereka pun mahal. Okey. Pasal tu kadang-kadang kita tengok ada food truck, kan? Betul. Seronoklah tengok food truck, kan? Bukan kata selalu je kita boleh makan dekat food truck, tapi ini adalah satu cara untuk kita kata kurangkan beban kos perbelanjaan bila kita pergi tempat kerja. Ada mengatakan pasangan ataupun keluarga tak nak bantu, kata maupun gaji kecil, kan. Ada juga masalah di mana individu terpaksa menampung perbelanjaan ibu bapa. Mungkin mereka ada ibu bapa mereka yang perlu pergi ke hospital, perlu kan? pertolongan. Dia kata adik-beradik tak nak bantu kos perbelanjaan ibu bapa, dia seorang aja yang kena bayar untuk pergi hospital ke, beli ubat ke, dan apa sajalah. Okay, so banyak fakta-fakta ni. So dalam semua fakta ni, bila kita tengok kaedahnya banyak. Okay? Bila saya bawa satu langkah kembali kepada The LOA Center, lebih 14 tahun, banyak cerita-cerita yang kita dengar daripada individu. Kita ada kaedah dia. Okay? Kaedah dia je senang. Kita kata reset, jadi apa yang anda inginkan. Betul. Ada yang kata senang dicakap, tapi masalah susah. saya anda tak faham. Masalah saya terlalu besar. Macam mana saya nak selesaikan? Bukan senang kita cakap okey apa saya inginkan, saya boleh selesai masalah yang saya go through ni lagi besar dari apa yang kita tengok, ada kita dengar macam tu, kan. Ya, betul. Okey, walau apa pun, okey, masalah, okey, ini adalah pendapat saya lah. Okey, masalah memang ada. Okey, dalam apa tahap saja yang kita bincang tadi, kan, semua macam-macam ada. Okey, masalah memang ada di sekitaran. Apa yang penting ialah kita perlu mengawal emosi diri kita. Okey, bila kita dapat mengawal emosi diri kita sendiri, kita dapat mengawal tahap pemikiran kita dan melihat kepada solusi. Itu yang bila kita kata reset, jadi apa yang anda inginkan.
Okey, maka bila kita dapat lakukan perkara begini yang saya akan terangkan kejap lagi, kita dapat atasi masalah stres. Okey, stres ke, ketegangan ke, kemurungan ke, apa saja yang kita labelkan diri kita ya. Okey, so bagaimana? Kita nak belajar cara untuk orang kata tenangkan diri dahulu. Okey. Okey. Bila kita ada masalah, sebab masalah tu banyak. Okey, pelbagai masalah. Apa yang penting ialah kita cuba kawal emosi diri dengan kaedah ketenangan. Okey, bagaimana? Okey, yang pertama ialah bila kita lihat pada situasi, okey, kebiasaan seorang individu. Macam saya pun dulu, okey, kalau kata 20 tahun dahulu, 30 tahun dulu, bila tengok je masalah, stres, okey, merungut, mengamuk kan. Orang kata terus nak bantah, mesti kata bila kita dah marah, kita dah suara dah melantang, baru kita rasa puas. Okey, tapi itu bukan kaedah untuk dapat mengawal diri kita sendiri. Apa yang penting ialah perlu bertenang. Okey, bertenang maksudnya kita lihat pada situasi, lepas tu kita tarik nafas 3 kali, tarik, masuk, okey, hembus keluar 3 kali. Lihat pada situasi dan tanyakan diri anda, reset, jadi apa yang saya inginkan? Okey, sebagai contoh, dalam perjalanan nak balik ke rumah, traffic jam. Memang tak bergerak. Okey, kebetulan kamu dah janji dengan ahli keluarga, anda akan balik jam 6. Biasalah 1 jam traffic jam keluar office pukul 5 petang, traffic jam. Biasa 5.30, 5.40 dah sampai rumah. 40 minit lah. Kebetulan hari tu traffic jam. Walau bagaimanapun bila anda melompat, merungut, menjerit, maki pemandu lain, kereta anda tak akan terbang. Okey, bila tanya reset jadi apa yang saya inginkan, pemikiran anda menghala kepada solusi. Mungkin saya boleh dengar lagu dulu. Okey, reset jadi apa yang saya inginkan. Maklumkan ahli keluarga, kalau boleh perjalanan yang lancar dan dapat sampai rumah seperti yang dijanji, ataupun mungkin lambat sikit, mohon maaf, tunggu sebentar. Okey, apa yang pentinglah kita kena sampai selamat, betul tak? Betul. Jadi bila kita tanya reset jadi apa yang saya inginkan, saya hendak sampai ke rumah dengan selamat. Ini adalah kaedah untuk kita tenangkan diri. Okey, so perkataan reset jadi apa yang saya inginkan tu penting. Sebab apa? Kita bagi pemikiran kita cari jawapan kepada perkara yang kita inginkan. Okey, ada kala situasi yang satu lagi ialah kalau rasa macam sesuatu yang timbul dalam pemikiran, cuba tanya, okey, anda fikir dulu seperti biasa, bertenang, kata mungkin saya dengar lagu kegemaran saya. Okey, mainkan lagu kegemaran anda, lagu rancak ke apa ke kan, atau radio DJ diorang cakap-cakap pun boleh tolong kita mengatasi stres. Sebab diorang akan cakap joke atau cerita-cerita yang lucu kan. Bolehlah kita gelak-gelak kan. Okey, so yang tu satu. Ataupun satu lagi ialah kata anda dalam situasi di tempat pejabat, okey, ada rasa resah sebab ada situasi peribadi yang anda rasa huru-hara, rasa dah serabut, tak tahu apa nak buat, ajak kawan. Mungkin kawan yang anda selalu pergi makan dengan dia, yang memang senang untuk anda borak dengan dia, seseorang yang anda percayai, ajak. Kata, boleh tak duduk sekejap, saya nak kongsi sedikit, bincang sikit. Bila anda bercakap dengan mereka, bila anda meluahkan, okey, anda sebenarnya bukan saja melimpahkan keresahan tu, tapi anda dapat meringankan ketegangan emosi. Okey, sebab apa? Bila kita tak bercakap dengan seseorang, okey, dia terperap dalam diri kita, dan pada masa itulah otak kita ni yang geliga ni,
dia boleh menghala kita kepada yang perkara kita tidak inginkan, perkara yang negatif. Betul. Mungkin perkara yang lebih teruk lah. Ada kalau kata shopping, itu biasalah. Kalau kata pergi makan, okey lah hari ni minum Milo dinosaur. So kita semua ada cara-cara kita sendiri untuk mengatasi stres kan. Ya. Tapi kadang-kadang kita kena tengok cara tu dia akan bawa kesan positif atau kesan negatif kepada diri kita tak? Ya, betul. Okey. Satu lagi ialah mungkin anda boleh katakan pada diri anda, relax, okey, bertenang, okey, jom pergi main badminton ataupun ajak kawan pergi sembang-sembang, okey. Pasti sekali ada orang kata, yelah pergi sembang, lepas tu takkan boleh lupa apa yang telah terjadi, kan? Okey. Saya nak bawa anda kepada satu fokus, iaitu aplikasi reset. Okey. Sepanjang perjalanan kami, banyak Krishna pun tahu dari kecil, okey, kita buat banyak program-program, okey, mengatasi stres, depresi dan sebagainya. Okey, aplikasi reset ni adalah aplikasi yang boleh dimuat turun, okey, dan ianya percuma. Okey, apa kepentingan aplikasi ni lah? Kalau anda pergi ke Google App ataupun melihat kepada device anda lah, reset app, muat turun. Kepentingan app ini ialah kita dapat meluahkan. Kalau rasanya ianya rahsia sangat, kita boleh simpan. Okey, ada butang save. Atau kata golongan yang telah muat turun yang lebih 30,000 ya Krishna sekarang lebih daripada 30,000. Saya rasa dah dekat 40,000 kalau tak silap. Ramai golongan yang telah muat turun, ramai yang juga gunakan aplikasi ni dan mereka simpan, dia tak nak bagi orang baca. Tapi tak apa. Apa yang pentinglah dia dapat meluahkan ketegangan dia, perasaan stres, okey, apa saja emosi yang negatif. Kalau kata share ataupun kongsi, orang yang menggunakan aplikasi itu boleh baca. Apa yang pentinglah bila kita type apa saja ayat dan sebaik saja tamat ayat tu dan kita dah tekan klik pada share ataupun save, kita akan rasa sesuatu luar biasa akan berlaku pada diri kita dan kita akan rasa lega. Dengan tu kita dah meluahkan. Yang luar biasa mengenai aplikasi reset ni adalah dia tiada tempat untuk komen. Okay, orang lain tak boleh komen bila mereka baca. Apa yang penting ialah ianya adalah untuk diri kita. Okay, orang kata saya selalu gurau lah cakap kan, kita berus gigi kan? Krishna ada berus gigi tak hari ni? Ada. Semalam? Ada. Kena berus gigi ni. Kalau tak berus gigi apa jadi? Mulut berbau, nanti lama-lama gigi pun jatuh. Betul. Okay, apa yang penting ialah aplikasi reset ni beri kita peluang setiap kali kita mengatasi ketegangan, kita luahkan. Okay? Setiap kali kita luahkan, lama kelamaan minda kita ini akan beralih kepada solusi. Daripada kita merungut, meradang. Sebab apa? Merungut, meradang, apa orang kata maki apa semua, ini akan adalah tahap asas terhadap depresi yang pada tahap tinggi sekali. So pada permulaan saja kalau kita dapat gunakan aplikasi ini, kita dapat meluahkan dengan secara sahih dan juga yang penting ialah mengawal emosi negatif kita. So saya rasa selain menggunakan reset app pun, saya rasa ada yang ada listener kita hari ini yang mungkin rasa mungkin saya tak nak guna reset app. Apa cara lain yang mungkin saya boleh buat untuk menangani stres saya? So saya rasa tadi kita ada bincang pasal mendengar lagu masa dalam traffic jam, atau duduk dengan kawan bincang. So mungkin cara lain mungkin ialah kalau anda ada haiwan peliharaan dekat rumah, main-main dengan orang, atau kalau ada macam hobi yang anda suka macam melukis atau membina barang, semua tu buatkan perkara tersebut. Kalau sebab kita tahu
bila kita dapat kita divert kita punya fikiran daripada fikiran negatif tu, dengan secara natural kita akan pergi kepada fikiran yang positif. Ya, betul. Dia bukan semestinya kena saya kena berfikir positif. Tak semestinya. Ya, betul. Kita perlukan masa untuk kita proses emosi kita. Bukannya kita terus macam kita cakap tadi, kita terus pergi maki orang tu. Dia takkan bawa kesan yang baik. Betul. Dia akan hanya membawa pada orang yang kena dan orang yang memberi komen tersebut. So kita kena beri, saya rasa kita kena bagi kita masa untuk kita proses emosi kita supaya kita dapat membuat mengambil tindakan yang baik lah dalam capability kita. Untuk sama ada kita buat ini yang ni lah mengenai individu individu. Ada yang pergi dengan kawan-kawan pergi naik basikal. Okey, bila datang hujung minggu je, kata jom dia orang pergi konvoi naik basikal. Okey, boleh. Ataupun sekarang kan ada banyak superbike semua kan. Ataupun pergi berenang atau pergi hiking. Sekarang kan orang kata bila kata nak pergi hiking Broga, Gunung Datuk, Gunung Angsi kan, tu dekat Negeri Sembilan lah kan. Okey, itu adalah aktiviti-aktiviti yang boleh memberi ketenangan pada diri kita. Kalau kita kata hari Isnin sampai hari Jumaat, macam mana kita nak lepaskan perasaan ketegangan sama ada yang berlaku di tempat kerja atau pemikiran yang lain, yang emosi yang mengganggu? Mungkin boleh ada cara, orang kata tanam pokok bunga, sayur-sayuran, atau juga masak. Okey, rancang dengan keluarga, hari yang anda nak pilih untuk masak. Adalah jadual waktu. Hari Isnin ayah, hari Selasa ibu, mungkin hari Jumaat anda senang kata hari Jumaat saya. So setiap hari Jumaat bila anda masak, anda akan menunggu bila hari Jumaat tu datang. So itu memberi satu tahap kegembiraan. Bila anda wujudkan, orang kata liang-liang kegembiraan dengan aktiviti yang anda lakukan, ia dapat membantu anda mengawal stres ataupun depresi. Jangan pergi sampai depresi lah, kita kata stres lah, ketegangan yang pada tahap awal. Cuba buat aktiviti yang boleh beri kegembiraan. Pasti sekali mendengar lagu, borak dengan kawan, itu adalah yang kebiasaan pergi kita shopping. Buat. Pergi shopping untuk wanita memanglah pergi shopping kan. Tapi janganlah sampai habiskan duit lepas tu stres nak bayar kredit kad. Itu masalah lain pula. Ya, betul. So dengan tu ini adalah sedikit kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk mengawal stres. Yang penting ialah kita carikan aktiviti, aktiviti yang boleh mewujudkan liang-liang kegembiraan untuk diri kita, dan pada masa yang sama gunakan aplikasi reset. Sebab apa? Itu adalah sesuatu yang ada di tangan kita sendiri. Sebab apa? Dulu orang kata jangan keluar rumah tanpa handbag. Sekarang jangan keluar rumah tanpa handset. Betul. Ya. So semua perkara yang contohnya sekarang ada e-wallet lah, credit card yang ada dekat phone, bank detail semua dekat handphone. Kalau kita tak bawa phone, tak boleh gerak mana-mana. Ya, betul. So itu nasihat saya. Saya harap anda mengambil masa untuk mencari aktiviti dengan rakan, dengan keluarga, untuk wujudkan liang-liang kegembiraan untuk anda mengawal emosi diri anda sendiri. Itu nasihat saya. Okey, so terima kasih Puan Dewi, aka ibu saya, atas sesi mengongsi pendapat dari segi cara-cara kita boleh mengatasi stres. So saya ingin mengulangi kepada semua listener kita hari ini yang kita ada banyak-banyak cara untuk kita menangani stres kita. Yang penting perkara tersebut kenalah membawa kesan positif kepada diri anda dan diri orang lain. Kalau perkara tersebut membawa kesan negatif kepada diri anda atau orang lain,
jangan sesekali buat yang tu. Jangan sebab ia tidak akan menolong anda walaupun dia memberi kegembiraan yang sementara. So yang tu kita cuba mengelakkan. Kita cari perkara yang boleh memberi kesan yang baik kepada semua orang. So kalau kita tengok kita semua orang manusia. Manusia suka menolong. So kita kena tengok dari segi itulah. So saya rasa hari ini harap anda mendapat beberapa perkara dari sesi kita hari ini. So again terima kasih kepada Puan Dewi untuk sesi hari ini dan kita akan tengok anda dalam sesi terusnya. So sedikit saya ingin mengulangi, kita inginkan anda follow dekat Spotify atau subscribe dekat YouTube di mana anda mendengar podcast kita, dan tolong bagi review dengan apa anda rasa tentang topik kita hari ini. Ini ialah podcast Bahasa Melayu pertama kita. So kami ingin mendengar apa pendapat anda dan tolong kongsi podcast ini kepada kawan-kawan anda atau family-family yang mungkin akan dapat manfaat daripada podcast ini, dan kita akan jumpa anda dalam podcast seterusnya. Terima kasih. Okay, bye.